Kita sambung bacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan kita. Kita dah masuk pada Iyyaka na'budu, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, akan dikau kami sembah pada ibadah kami, daripada sembahyang dan puasa dan zakat dan haji dan lainnya. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami minta tolong atas tauhid kami, dan iman dan takut dan harap dan ikhlas ibadah bagi engkau, dan pada membanyak zikir lidah dan hati, dan perbuka mata hati dan bersih akan dia, dan berhadapnya mata hati, itu maksudnya berhadap mata hati kita, dan rendongnya kepada engkau. Rendong ni maksudnya apa dia? Tersangkut kepada engkau, terbawa kepada engkau maksudnya. Tu bukan silap cetakan kan, bahasa kita rindu kau ni, tak. Tu rendongnya. Rendong tu ada bahasa Melayu kita, rendong. Kalau buka dalam kamus Dewan, dia ada perkataan rendong. Rendong maksudnya bawa ataupun sangkut. Kalau terendong maksudnya terbawa ataupun tersangkut. Kalau rendongnya maksudnya sangkutnya hati tadi, terbawanya hati tadi kepada engkau, semata-mata kerana asal hati itu sangat bersih. Maka menutup akan dia oleh debu percakapan yang sia-sia dan dusta, dan jika kerja maksiat jadi titik hitam sampai tiada tempat suka, yakni tiada datang pikiran kebajikan yang diibarat dengan walakin ta'mal qulub, yang diibaratkan dengan perkataan walakin ta'mal qulub, tetapi sampai buta hati mereka, sampai buta mata hati. Dan tetapi buta mata hati itu, maka tiada suatu amalan yang boleh bersihnya balik melainkan zikrullah dengan lidah dan hati, atau hati sengaja sampai sengaja, maksud sahaja, hati sahaja sampai jadi bersih, tertangkap rupa alam dalamnya seperti yang jatuh pada setengah awliya. Baik, tu yang kita akan bahas pada hari ini. Cerita berkenaan tu saya terang dulu tentang mana perkataan bahasa yang kita boleh letakkan dhabit dia, macam rendong dan sebagainya. Tak lagi takut kita nak baca kat balik, nak tengok balik lagi pibat pandai-pandai pula, kan? Ada juga orang ni jenis ni, oh ni silap cetak ni, dia yang kata silap cetak, dia tak cek dulu. Tak ada bahasa Melayu ada rendong. Dan kami duduk di Mesir dululah, baca kitab Syekh Idris Marbawi, kitab Bahrul Mazi. Sajalah baca, nak tengok, buka ramai-ramai kawan-kawan pakat baca seorang sikit, dan lah khatam satu jilid. Nah, duk buka tiap-tiap malam sebelum tidur tu, buka Bahrul Mazi, baca seorang sikit, nak bagi tengok siapa boleh baca Jawi, kita boleh baca Jawi. Jadi bila baca tu sampai dekat perkataan muqaddimah, kata Syekh Idris Marbawi, saya belajar, kata beliau, Sunan Tirmizi ini dengan guru saya, Syekh Ibrahim Samaluti rahimahullahu ta'ala. Syekh Ibrahim Samaluti, ulama besar di Mesir, mufti mazhab Maliki di Mesir. Ini Syekhul Masyayikh, Syekh Ibrahim Samaluti, mengajak di Masjid Sayyidina Hussein. Yang Masjid Sayyidina Hussein ada kepala Sayyidina Hussein di situ, yang dibawa daripada Asqalan, daripada Palestin, dipindahkan dengan rasuah kerajaan waktu itu Fatimiyah, bayar duit kepada kerajaan waktu itu yang ada di Asqalan, bawa mai kepala Sayyidina Hussein ke Mesir, dan kemudian ditanam di Mesir lah. Kepala Sayyidina Hussein masih ada di Mesir, badannya di Karbala, kerana Sayyidina Hussein dipancung. Sayyidina Hussein dipancung, dan kemudian semua yang melakukan yang tidak baik kepada cucu Nabi tadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Semua mati su'ul khatimah, mati tak elok semua, mati terbakar, mati dalam keadaan yang buruk, banyaklah. Dan diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Asakir, kalau tak salah saya lah, dalam kitab beliau, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Muwaffaquddin Uthman radhiyallahu anhu dalam kitabnya Mursyiduz Zuwar ila Quburil Abrar. Kata beliau, Mursyiduz Zuwar ila Quburil Abrar, bukan Mursyiduz Zuwar, yang kitab lain.
Dan kita Ibnu Asakir diceritakan, kata Imam Ibnu Asakir, setelah Sayyidina Husain dipancung, dibawa kepalanya untuk disampaikan kepada Yazid bin Muawiyah. Jadi bila dibawa dalam perjalanan tu, depa bawa dengan keadaan yang hina. Depa balut dengan, depa tak balut pun, depa bawa macam tu je. Dan kemudian bila sampai tempat depa nak berhenti makan, depa akan cucuk kepala Sayyidina Husain dengan tombak. Kemudian tak kat tepi jalan macam tu je. Macam tu sekali dengan cucu Rasulullah SAW. Ini bukan orang biasa. Sayyidina Husain yang Nabi kata, Husain minni wa ana min Husain. Nabi sebut dalam hadis, Husain minni wa ana min Husain. Husain daripada aku dan aku daripada Husain. Maksudnya benda yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Yang Nabi sebut dalam hadis bahawa Sayyidah Syababil Jannah, pemimpin pemuda syurga adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bukan orang biasa. Sayyidina Hasan orangnya lembut sikit, Sayyidina Husain orangnya agak tegas. Sayyidina Husain orangnya tegas sikit. Jadi bila dicucuk macam tu, lalu seorang padri yang dia ni duduk dalam sauma'ah, dalam tempat ibadah dia di dekat dengan tempat tu. Maka dia pun bertanya kepada orang ramai yang duduk, yang ada beberapa orang yang duduk sedang makan tadi, duduk bergelak-gelak seronok minum arak. Mereka ni ahli maksiat. Tanya, ni siapa dia ni yang kamu cucuk kepala dia macam ni? Kata dia, ini Husain, kata dia. Husain, man Husain? Kata dia, Husain bin Ali. Husain bin Ali, Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi, dia kata. Padri ni kata, cucu Nabi kamu buat macam ni? Cucu Nabi kamu buat macam ni? Dia kata, tak ada apa. Dia kata, boleh tak saya nak minta izin bawa balik kepala ni di tempat saya? Kemudian nanti kamu boleh, esok kalau kamu nak bertolak, kamu ambil balik kepala tu daripada saya. Dia kata, boleh. Asalnya dia nak ambil simpan. Tapi mereka tak bagi, mereka kata mereka nak kena bawa pergi ke sana. Dia kata, tak apa, saya simpan malam ni saja. Maka dibawa balik ke tempat dia. Dia buat apa? Malam tu semalaman duduk, esok pagi dia hantar balik masuk Islam. Orang tanya, macam mana kamu boleh masuk Islam? Dia tu tanya kat dia. Dia kata, semalam waktu saya bawa balik, dia kata, saya menangis. Kerana kepala orang yang mulia begini kamu lakukan sedemikian. Kemudian saya balik, saya basuh darahnya, saya basuh kepala Sayyidina Husain. Sampai sekarang, kata para ulama, ada 2 orang ulama pernah masuk ke dalam maqam Sayyidina Husain untuk tengok balik. Sebab ada orang tak percaya, kata Sayyidina Husain makamnya di situ. Maka dibuka satu zaman ni, pada satu tahun ni, kata Syekh Zaki Ibrahim rahimahullahu ta'ala, Syekhul Masyayikhina, guru kepada guru-guru kami, menyebutkan, kata pernah satu zaman ni dibuka maqam Sayyidina Husain untuk 2 orang ulama masuk untuk tengok. Kan boleh masuk ramai-ramai. Nak tengok, nak jadi saksi ya. Dia ulama besar pada zaman tu yang masuk, dan kata mereka melihat masuk ada sebahagian ulama yang pengsan. Kenapa? Kerana takjub. Masih cantik, masih segak, darah masih mengalir sampai sekarang. Darah duk keluar lagi sampai sekarang. Jadi kata lelaki ini, saya balik dan saya basuh, saya cuci kepala dia, dan saya menangis sepanjang malam meriba kepala ini di atas ribaan saya. Dan pada malam tersebut, kata dia, saya nampak cahaya yang luar biasa masuk ke dalam tempat ibadah saya, dan saya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk Islam selepas esok. Dan apa yang berlaku kepada semua orang yang gelak-gelak bawa kepala Sayyidina Husain, semua mereka mati dalam keadaan tidak baik, mati su'ul khatimah semua. Yang terakhir mati di sungai Dijlah, dia terjun dalam sungai Dijlah, bukan Dajlah, sungai Dijlah. Ramai orang baca sungai Dajlah, bukan sungai Dajlah, Dijlah sungai di Iraq. Lelaki ni, dia tengah duduk makan, tiba-tiba tersambar kain dia dengan api. Sebab dia duduk gelak dah, kawan-kawan dia pakat mati. Dia kata, aku tak ada apa pun. Dia pun semua pakat pesan kat dia, kamu kan antara yang bawa kepala Sayyidina Husain dulu. Semua kawan-kawan kamu mati tak elok semua. Semua mati su'ul khatimah. Kamu ni seorang ya tinggal. Dia kata, tak ada apa pun. Dia kata, tengah duduk makan, kena dekat api dekat baju dia. Tiba-tiba kemudian dia tak tahu, padam, bubuh ayak. Api kecil je, bubuh ayak dekat baju. Lagi makin marak, macam bubuh petrol pula. Ayak je depan dia, tapi dia ingat bubuh tu akan padam. Rupanya makin marak lagi. Akhirnya dia lari pergi ke sungai. Dia ingat dah nampak sungai Dijlah, dia terjun, habislah. Terjun lagi teruk dalam sungai. Sampailah mayat dia naik dalam keadaan rentung dan tidak ada rupa lagi pada waktu tersebut. Macam mana boleh terbakar dalam ayak? Orang kalau masuk dalam ayak, dah tenggelam dalam ayak tu, selesai lah.
Ya, sebab sikit jadi baju dia tu. Dak, rupanya makin rentung dan makin buruk keadaan dia pada waktu tersebut. Seolah-olah dia terjun dalam petrol. Seolah air sungai tadi ditukar oleh Allah Ta'ala jadi petrol pada waktu tersebut. Dia nampak air, tapi ditukar oleh Allah Ta'ala hakikatnya kepada petrol. Dan akhirnya mati dia dalam keadaan yang sangat buruk. Dan tu yang terakhir yang membawa kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Cerita jauh tu sampai ke Sayyidina Husain tu. Saya nak cerita kat tadi ni je. Patah balik cerita dia. Syekh Ibrahim Samaluti baca kitab, kata Syekh Idris Marbawi, di Masjid Sayyidina Husain. Dan kemudian kata Syekh Idris Marbawi, kami membaca kitab ini dengan ketiadaan lugu. Lam, waw, ga, ya. Ga, waw, lugu. Pakai berhenti tentang lugu tu. Lugu. Tentang apa lugu ni? Kesilap tulis ke apa? Ada yang nak pergi terjemah kata lugu ni mungkin tak ada logo kot. Ke logo pun tak ada logo ke apa? Ada pula yang kata logo ni maksud dia tak ada kad kot. Dia pergi universiti tak ada kad. Nah, masuk pergi kelas kad tak ada. Kami di Mesir ada kad. Dia pergi gernih. Kad gernih ni kad untuk kita nak pergi ke universiti lah. Nak masuk Pak Isa dan bawa kad tu lah. Dia tak ada kad tu kot. Dia pakai main di rasah hurrah ni. Maksudnya main mengaji talaki saja ni. Pakai tu buat kepala boleh. Padahal logo tu bahasa Melayu lama yang ada dalam Dewan Bahasa Pustaka. Dalam kamus Dewan ada sebut. Logo maksudnya dengan ketiadaan bosan. Nah, tak bosan dalam pelajaran. Mengaji tiap-tiap pagi. Selama berapa tahun? 7 tahun mengaji. Nah, Syekh Idris Marbawi mengaji kitab Sunan Tirmizi selama 7 tahun. Dan dia balik, terus tulis balik pengajian yang telah diajarkan oleh Syekh Ibrahim Samaluti sehingga keluarlah kitab Bahrul Mazi yang kita dapat sekarang. Itu pun tak selesai kitab Bahrul Mazi sebenarnya. Ada jilid yang ke-23 yang tidak. Dan dia buat mukhtasar saja. Mukhtasar kepada mukhtasar kepada Sunan Tirmizi. Syekh Idris Marbawi duduk 60 tahun duduk di Mesir. 60 tahun. Nah. Tanya yang bawa balik dia adalah Dr. Aziz Hanafi. Allah yarham Dr. Aziz Hanafi yang pergi balik, jumpa dia balik untuk bawa balik. Katanya nak bagi anugerah kepada Syekh untuk dapat tokoh Ma'al Hijrah yang pertama di Malaysia. Atau tokoh Ma'al Hijrah pertama, Syekh Idris Marbawi lah. Nak bawa balik, kata UKM nak bagi anugerah waktu tu doktor kehormat. Waktu tu umur dia berapa? 80 tahun dah waktu tu. Nah, orang dah, mana masyayikh macam tu lah. Kitab dia sampai awal di Patani, sampai kitab dia awal dalam Melayu, orang tak kenal dia. Kitab dia dulu sampai pada orang dia, orang tak kenal lagi. Jadi Syekh Aziz Hanafi, Allah yarhamuh, pergi ke Mesir waktu tu. Dia kata dia pergi cari lah, tengok. Dia kata kat belakang, dia kata duduk ada kat Sayyidina Husain tu. Dia pergi kat rumah dia kata, pergi tengok. Dia kata duduk kat belakang, ada seorang tuan, dia kata pegang tongkat duduk berjalan seorang-seorang ni. Dia ada muka macam orang Melayu. Dia kata, dia pun pergi tanya, kata antum Syekh Idris Marbawi? Dia kata naam ana. Cakap Arab lah. Kamu Syekh Idris Marbawi? Dia kata ya. Syekh Aziz Hanafi, Dr. Aziz Hanafi kalau cerita pasal Syekh Idris Marbawi teriak dia. Cerita sikit teriak, teringat Syekh Idris Marbawi. Cuma dia pun tak sempat mengaji dengan Syekh Idris Marbawi. Syekh Idris Marbawi tak buat kelas. Dia tak ada mengajakkan di rumah dia ke, baca kitab Bahrul Mazi ke. Dia kata jarang. Selalunya dia kata orang zaman dulu ni panggil masyayikh-masyayikh ni, Syekh Idris Marbawi panggil buat majlis tahlil lah. Bila Syekh baca doa majlis tahlil. Hak tu ya zaman dulu. Syekh kata ya Allah. Zaman tu Allahu'alam kot yang pi tu zaman tu dah kemah-kemah dah. Jadi mereka pun syekh dah. Tu yang mereka pun jumpa syekh lain pun suruh baca tahlil lah. Kok nak mengaji baca kitab Bahrul Mazi ke apa semua. Tapi macam tu lah kata Syekh Aziz Hanafi. Dia kata kalau jumpa Syekh Idris Marbawi ni bawa mai ke majlis, bila baca tahlil lah. Macam tu. Jadi kata Syekh Dr. Aziz Hanafi, kata dia, saya selalu pergi jumpa dia di rumah. Dan rumah dia tak ada banyak benda dalam rumah dia. Atas meja dia ada satu je. Ada kantalup. Buah tembikai susu ya, ada 2-3 biji duduk atas. Tak tahu. Duduk atas meja dia. Tiap-tiap kali pergi mesti ada buah tu. So dia suka buah tu lah. Dia suka makan buah durian susu, apa durian lah. Kalau ada buah durian dalam tu dia rasakan lah. Tiba-tiba ada kat Mesir durian kan. Ada Mesir, ada lah ni durian, ada Mesir. Mahal mampu. Jual berapa ulah ya, berapa ratus. Dia jual ulah, dia tak jual biji. Ada hak jual biji pun ada, ratus juga. Kemudian masa Syekh minta nak bawa balik dia ke Malaysia, lepas tu tanya ada hutang kat mana-mana. Dia kata ada hutang. Dia kata dia tak abang, dia ada hutang kat kedai bawah RM40. Dia kata 40 genih pound Mesir. 40 pound Mesir waktu tu mahal. Kerana 40 pound Mesir tu boleh sewa dekat setahun.
Kerana 1 bulan di Mesir dulu kalau rumah sewa 3 pound saja. Maksudnya 3 ringgit kita lah ni, tapi 3 pound zaman tu mahal lah. Sebab duit zaman dulu sama dengan dolar. Kemudian dia hutang lebih kurang 40 pound. Siapa yang bayar? Yang bayar Syekh ni lah, Aziz Hanafi. Yang bayar, kemudian bawa balik dia ke Malaysia. Kemudian anak cucu tak bagi balik dah ke Mesir. Dia kahwin dengan seorang orang Mesir, dapat anak seorang Mesir, tapi saya tak sempat jumpa dengan apa ni, anak kepada Syekh Idris Marbawi tersebut. Dia meninggal dah, tua dah meninggal. Saya baru tahu anak dia ada di Mesir, seorang perempuan, dia meninggal. Tu saja waris dia terakhir yang perempuan yang ada di Mesir, dia meninggal. Tak tahu. Meninggal pun umur dah tua. Tapi saya tak sempat jumpa. Tu tanya ke orang semua pakat tak tahu, jadi kali dengar meninggal. Baru tahu pula dah. Lampu. Tanya juga kan, kok mana kita nak pergi cari ke? Tak ada kan. Baik. Awak pergi lari ke situ. Macam mana pergi lari? Kita baca ni tafsir Nurul Ihsan, lari sampai ke Bahrul Mazi tu. Dan nak abang suruh bahasa tu. Nah, kadang ada bahasa yang tertentu dalam kitab-kitab lama ni yang kadang kita tak boleh buat pandai. Dia kena tengok balik dengan kamus. Kerana mereka ni ahli bahasa pada zaman tu. Untuk guru kita ni, mereka ni ahli bahasa. Dia kadang menghidupkan bahasa. Kalaupun ni mereka anak orang tua, mereka tulis bahasa Melayu pada waktu tersebut, kita hak muda ni zaman lah, Dewan Bahasa dan sebagainya akan buat kajian balik dengan bahasa mereka. Kenapa mereka tulis macam tu? Apa maksud kalam tadi? Syekh Idris dalam kitab dia, dalam kitab macam ni, kalau Syekh Muhammad Said banyak tulis dalam bahasa Kedah. Nah, kita kalau orang Kedah ni baca ni boleh jadi ikut faham. Ya. Tapi ada juga dalam beberapa tempat tu, kalau buka dalam ni ada tahqiq dah ni. Ini mahal sikit lah. Ini tahqiq daripada Insaniah Indonesia. Ada buat tahqiq tafsir Nurul Ihsan. Cuma dia semata-mata tahqiq, tidak dibuat syarah. Saya ni berniat dalam hati nak syarah kitab ni. Cuba keluar balik faedah daripada setiap apa yang kita boleh tengok ada faedah ni. Tapi kalau kita tengok ni ada benda-benda perkataan-perkataan foundation pun dia tulis. Nah, foundation lah. Foundation tulis dengan fa, ya kalau baca tu jenuh. Nah. Dia kaki Kaabah tadi kata ada foundation dia. Foundation pun tulis juga dalam bahasa Inggeris pula tu. Tapi tulis dengan Jawi. Baik. Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah pada ibadah kami. Ini iyyaka na'budu ni, tengok saya terjemah apa dia, akan dikau kami sembah. Didahulukan maf'ul dia. Asalnya na'buduka, tapi bila didahulukan iyyaka na'bud, didahulukan maf'ul yang sepatutnya maf'ulun bihi kalau kita mengaji bahasa Arab. Ini berada di belakang sepatutnya. Selepas fa'il dengan bau maf'ul. Tak tiba-tiba didahulukan maf'ul dalam bahasa Arab, didahulukan di depan, maksudnya ada keperluan dan kepentingan yang disebutkan kenapa dibuat macam tu. Tamam? Dan kemudian kalau kita perhati juga ayat iyyaka na'budu ini pada mulanya kalau kita tengok daripada ayat awal, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, semuanya dengan khabar. Maksudnya dengan lafaz ghaib. Nah, cerita pasal Allah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan yang maha bersifat rahmat dan rahim. Dan kemudian maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menguasai hari pembalasan kelak. Tiba-tiba iyyaka na'bud, dan kepadamu lah kami sembah. Daripada mulanya bercerita tentang Allah, sebut Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, tiba-tiba tukar kepada dhamir qita'. Daripada mulanya ghaib kepada qita'. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seakan Allah berada pada waktu tersebut di depannya. Bukan di depan, maksudnya Allah ni bertempat, tidaklah. Maksudnya seakan-akan dia sedang bicara dengan Allah pada ketika tersebut dengan lafaz qita', iyyaka na'budu. Jadi ini dipanggil uslubul iltifat dalam bahasa Arab. Uslubu al-iltifat. Uslub iltifat maksudnya ditukar daripada dhamir ghaib kepada dhamir qita', daripada sebutan tentang khabar kepada seolah sedang bicara pada ketika tersebut. Jadi mula doa alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah pada ibadah kami.
Maka dipuji dulu Allah Subhanahu wa taala, disebut dulu sifat-sifat Allah taala yang maha agung. Sebab tu 3 ayat yang pertama menerangkan kepada kita tentang hakikat ketuhanan, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmat Allah taala Ar-Rahmanir Rahim. Dan kemudian kita iqrar bahawa Allah taala adalah Maliki Yaumiddin, Tuhan yang akan memerintah pada hari pembalasan. Kalau hari pembalasan yang hari dikumpul seluruh makhluk Allah taala, Allah adalah rajanya, pemiliknya, maka bagaimana dengan hari ini? Sama saja. Tetap Allah adalah pemiliknya. Jadi bukan Maliki Yaumiddin, Allah hanya milik pada hari kiamat saja, di dunia tidak. Seluruh sepanjang masa, setiap zaman, Allah adalah Tuhan yang memerintah pada semua perkara tersebut. Dan kemudian ubah daripada perkataan kita duk sebut dulu berkenaan dengan perkara tadi, terus iyyaka na'bud, kepada kamu akan dikau kami sembah pada ibadah kami. Jadi perkataan bila disebut iyyaka na'budu, ini maksudnya ikhtisas, kata ulama. Maksudnya dikhususkan ibadah hanya kepada Allah. Tapi kalau kita sebut na'buduka, hanya kepada kamu, hanya kamu kami sembah ya Allah, maka boleh terjemah mungkin ada sembahan lain lagi. Tapi bila sebut iyyaka na'bud, ni dalil ataupun hikmah kenapa didahulukan perkataan ataupun maf'ulun bihi. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, kalau kita mengaji, diletakkan di depan pada waktu tersebut. Sebab tu tak sebut na'buduka, disebut iyyaka na'bud. Tujuannya kenapa? Kerana dikhususkan Allah sahajalah sembahan yang kita sembah. Tuhan yang berhak kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan dikau kami sembah pada ibadah kami. Lepas tu kalau perempuan, kalau kita kata kat isteri kita, nuhibbuki atau nuhibbuki, uhibbuki fillah, saya cinta kamu kerana Allah. Kalau isteri itu mengaji bahasa Arab, dia boleh komen balik. Dia tak tentu lagi ni. Sebab uhibbuki fillah tadi ni, itu masih tidak ikhtisas, maksud tak khusus lagi kata dia. Boleh jadi ada orang lain lagi yang dia cinta. Kok ada yang kedua, ketiga, keempat, takat tu ya lah. Kan? Kok ada hal lain ni? Tapi sebut uhibbuki, saya cintakan kamu. Orang dulu, orang lah, kalau nak tunjuk dia educated sikit, dia akan cakap Arab. Dia akan cakap orang putih, orang lah. Cakap dia perut masuk bahasa Inggeris sikit. Orang kata hukmah. Nah, walaupun dia tahu I dengan you, dengan yes, dengan no, tu dia tahu. Tu pun tak, cakap kena cakap Arab, baru nampak kemas sikit. Tapi orang zaman dulu, kalau orang putih sendiri ni di Eropah, mereka kalau nak tunjuk educated, mereka akan cakap Arab. Terbalik. Kita zaman lah ada tentang Arab, kita tak apa nak berani. Kita ada rasa seronok tentang bahasa Inggeris. Sebab tu anak kalau cakap bahasa Inggeris, dia bangga, tak ada. Dia kilik anak dia, tak kira. Tapi baca Quran, tailor itu pun orang pelih. Minta maaf, ada orang pelih. Wamo lagi. Kok mana? Dalam bahasa Quran dengan mengaji bahasa Arab, mengaji Quran, tak boleh lagi. Tak boleh macam tu. Orang dulu, hatta orang putih sendiri pun nak dengan bahasa Arab. Sampai mereka kalau tengah-tengah sembang cakap orang putih ni, tiba-tiba masuk bahasa Arab sikit tengah-tengah, nak tunjuk kata dia educated. Sikit ya, dia tahu I love you tukar jadi uhibbuk. Hak tu je. Inni uhibbuk. Hak tu saya nak beritahu. Pun dia kata, kemah Arab dah. Walaupun boleh yang tu je. Tapi kalau kata tadi, masa saya ulang tadi, iyyaka na'bud, macam kita kata dekat orang na'buduka, sama macam tadi isteri, suami dia kata dekat dia uhibbuki, sama tak dengan perkataan iyyaki hubbi? Tak sama. Kalau suami sebut uhibbuki, saya cintakan kamu, maka isteri tadi kalau dia mengaji, dia boleh kata, dia petikai lagi, dia kata perkataan ni masih lagi tidak kuat kalau dari segi bahasa. Kerana saya cintakan kamu, kemungkinan ada lagi yang saya cintakan yang lain-lain. Tapi kalau kamu sebut kepada isteri iyyaki hubbi, hanya kepada kamu sahajalah saya cinta, maksudnya yang ni ikhtisas, tidak ada lagi orang lain yang dicintai melainkan isteri dia tadi. Bila sebut iyyaki hubbi, beza dengan uhibbuki. Pada kaf tadi ni tukar duduk depannya, maka tukar di depan jadi iyyak.
Ini maf'ul muqaddam. Ini maf'ulun bihi. Yang tempat dia biasa duduk di belakang, tapi dia letak di depan. Tamam? Akan dikau kami sembah. Iyyaka na'budu, pada ibadah kami. Lepas tu kalau tengok balik dalam kitab-kitab para ulama, saya baca sikit daripada apa yang disyarahkan oleh Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala tentang perkataan iyyaka na'budu. Tengok sikit daripada apa yang dia syarah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay naqussuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi. Naqussuka, ini kami khususkan kamu. Cuba tengok macam mana dia boleh terjemah kami khususkan kamu dengan ibadah. Karena perkataan iyyaka, maksudnya hanya kepadamu sahajalah kami sembah, wahai Allah, dan tidak ada yang lain yang kami sembah melainkan kamu, ya Allah. Dan didahulukan na'bud daripada nasta'in karena ibadah dulu, baru minta tolong dengan Allah Ta'ala. Maksudnya kita meletakkan ibadah kita hanya kepada Allah, bukan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namun kita minta tolong. Meletakkan dulu dengan rububiyah kepada Allah Ta'ala, baru minta dengan isti'anah, minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setiap Muslim yang menunaikan solat akan membaca bacaan ini pada setiap solatnya. Kalau solat fardu ada 5 waktu sembahyang, ada 17 kali dibaca. Tidak, 17 kali. 2 kali yang wajib dibaca waktu subuh, 3 kali, 4 kali waktu zuhur, 4 campur 2, 6. 6 campur pula dengan 4 lagi asar, jadi berapa? 10. 10 campur pula 3, 13. 13 campur lagi dengan 4 lagi waktu isyak, maka jadi 17 kali. 17 kali itu yang wajib dibaca. Maksud dia tak akan tinggal baca. Kalau tak baca, tak sah solat dia. Dan dibaca pada setiap solat dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ditinggalkan dengan bacaan tersebut. Maknanya, yang kita minta tolong dengan Allah Ta'ala saja. Yang kita duk pergi buruk sangka dengan umat ni, kalau umat ni pergi ke maqam contohnya. Kalau kata kita pergi ke maqam para wali Allah Ta'ala, doa di maqam wali, dia kata tengok minta selain pada Allah. Hang ni. Dan kami pun semayang juga. Tak, masalah dia duk anggap macam kita ni bukan Islam lagi pada waktu tersebut. Pergi ke maqam wali-wali Allah Ta'ala ni, Nabi yang suruh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Apa masalah dia? Tak mahu kita banyak ni rak Wahabi pula. Kita nak baca tafsir ni. Naqussuka bil ibadah. Naqussuka bil ibadah. Mai mana perkataan naqussuka ni? Sebab tu tafsir Jalalain bukan kecil. Ramai orang kata tafsir Jalalain kecil. Orang kata tafsir Jalalain, tafsir Jalalain. Tak ada kitab lain kan nak mengaji. Baca kitab tinggi sikit, Ibnu Kathir ke. Bacalah tinggi lagi, Mafatihul Ghaib ke. Tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Baca ni dulu, tengok erti ke tak. Tafsir Jalalain ni adalah khulasah kepada ilmu. Tafsir Jalalain ni Hasyiah Sawi ala Jalalain 4 jilid. Ni jilid terakhir. Kalau buaya semua cari kitab tafsir Jalalain, buka mula-mula cari Fatihah tak jumpa. Fatihah lah sekali. Sebab dia ada 2 orang yang terjemah, yang 2 orang yang syarahkan kitab ni. Yang pertama Imam Jalaluddin Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Daripada Baqarah Alif Lam Mim sampai surah Kahfi, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti tafsirkan. Al-Imam Jalaluddin Mahalli tafsirkan daripada surah yang setelah tu sampai kepada surah ni. Surah tak ingat dah. Selepas surah Baqarah apa dia? Surah Baqarah apa dah? Lepas surah Kahfi surah apa? Surah Maryam. Tapi tak tengah-tengah surah Kahfi. Lebih kurang 15 juzuk. Lepas 15 juzuk tu sampai ke belakang dan kepada Fatihah. Karena Syekh Jalaluddin Mahalli tafsir dulu, kemudian dia tak sempat siap, dia meninggal. Jadi dia mula tafsir daripada tengah, dia tak tafsir daripada depan. Dia tafsir daripada tengah sampai ke belakang, masuk dengan Fatihah. Nak masuk Alif Lam Mim tak sempat, dia meninggal. Maka siapa yang sambung? Yang sambung Jalaluddin yang kedua, ini Jalaluddin As-Suyuti. Maka dipanggil tafsir Jalalain. Dia 2 jalan. Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Jangan duk tafsir Jalalain pula. Jalalain ni kenapa ni? Karena dia jalan dia lain-lain kan. Mana? Tafsir Jalalain maksudnya kerana 2 orang Jalal, As-Suyuti dengan Al-Mahalli tafsirkan perkara tersebut. Imam Jalaluddin Mahalli, As-Suyuti, tahu dia tafsir kitab ni umur dia berapa? Umur dia lebih kurang dalam 20 tahun pada waktu tersebut. Waktu dia tulis kitab ni umur dia baru 18 ke 20 tahun.
Kita 18-20 tahun tu tengah duk bergedik lagi waktu tu. Tengok anak dara mana aja duk nak mengorat kan. Bukan kita lah, tuan-tuan kan. Umur 18 kita buat apa? Kalau fikir balik, kita buat apa? Kita waktu 18 ni. Imam Suyuti dah tulis kitab waktu tu dan siap Jalaluddin, tafsir Jalalain. Dan waktu siap kitab ni kata beliau, saya telah apa ni baca apa poin. Waktu ketika siap kitab tu dia kata dia mimpi bertemu dengan Al-Imam, seorang lelaki dia kata yang dia rasa yakin kata tu adalah Imam Jalaluddin Mahalli. Imam Jalaluddin Mahalli kata dekat dia, wahai Jalaluddin As-Suyuti, apa pandangan kamu dengan apa ni, tafsiran kamu dengan tafsiran aku, mana lebih baik? Maksudnya tanya, aku tafsirkan lebih elok ke kamu lebih kemah lagi? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu tak di tangan dia lah. Dia kata, saya lah elok. Lepas tu Imam Jalaluddin Mahalli dalam mimpi tadi tegak daripada satu tempat. Dia kata, ni ada tempat ni yang kamu tafsir ni saya kurang setuju, kata dia. Maka Imam Jalaluddin Suyuti minta tengok taman ni dalam mimpi ni. Kemudian dia pun tengok taman ni. Dia kata, ni saya tak setuju dengan tafsiran kamu ni. Maka Imam Jalaluddin Suyuti tafsir balik, syarah balik kepada dia. Dia tetap berpegang dengan pandangan yang dia pegang tadi ni. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam mimpi tadi, dia tersenyum, kata Imam Jalaluddin Suyuti, senyum dan gembira, dan saya rasa tu dia redha dengan apa yang telah saya lakukan. Dan so ini memang ahlinya. Walaupun dia komplain, tapi boleh jawab balik. InsyaAllah khair. Ni ulama dulu. Kitab-kitab mereka ni bermanfaat. Betul-betul manfaat. Lepas tu kalau kita baca kitab ni, kalau tak kuat ilmu alat, tak akan boleh kita faham. Macam mana Imam Zainuddin Al-Mahalli boleh terjemah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay nakhussuka. Bagaimana perkataan nakhussuka tadi? Kerana mendahulukan maf'ul ke depan, takdimkan maf'ul, dalil kepada ikhtisas. Sebab tu dia terjemah nakhussuka. Dalil kepada ikhtisas. Maksudnya, saya khususkan ibadah tadi kepada kamu, ya Allah. Macam saya sebutkan tadi. Akan dikau kami sembah pada ibadah. Maksudnya, hanya kepadamu kami khususkan ibadah kami, wahai Allah. Dan hanya kepadamu kami khususkan permohonan pertolongan kami, kepadamu saja. Tak ada kepada orang lain yang kami minta tolong, melainkan kepadamu saja, ya Allah. Bagaimana perkataan kami khususkan kepada kamu tadi? Akan dikau sahaja, ya Allah. Daripada perkataan, daripada tafsiran ataupun balaghah kepada didahulukan maf'ul ke depan adalah dengan ikhtisas. Daripada itulah datangnya tafsiran tadi. Faham? Dan kemudian Syekh sebutkan sini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan perkataan na'budu. Tak sebut iyyaka a'budu. Kenapa tak sebut iyyaka a'bud? Ini nak tunjuk kepada kita bahawa beribadah dengan melakukan secara jamaah itu lebih orang panggil apa? Ahra lil qabul. Lebih hampir kepada qabul apa yang kita minta. Itu kalau kita minta secara jamaah, itu lebih hampir kepada qabul. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala banding dengan kita minta kita seorang saja. Lepas tu kalau kita minta doa dengan ramai, maka kita akan diberi oleh Allah. Dalam hadis disebut, bila mana kita minta kepada seseorang, kepada diri kita sendiri, imam diterima ataupun tidak diterima. Tapi kalau kita minta dengan berkatnya orang ramai, maka pada waktu tersebut akan diperkenankan apa yang Allah Ta'ala perkenankan kepada orang ramai, dan juga wa misluhu ma'ah. Maksudnya akan dapat kepada kamu seperti mana apa yang telah kamu doakan tersebut kepada orang tadi. Faham? Lepas tu kalau kita minta doa, ya Allah, beri kebaikan kepada saudara saya, ya Allah, maka insya-Allah akan dapat balik apa yang dia doa tadi kepada diri dia sekali. Tapi kalau kita minta, ya Allah, bagilah kebaikan kepada saya, ya Allah, tak tentu lagi. Boleh jadi terima, boleh jadi tak terima. Kalau tak cukup syarat dalam doa, mungkin ditolak. Makanan tak halal, makanan penuh dengan syubhah, dan macam-macam lagi syarat yang diletakkan oleh ulama dalam kenaan dengan bab doa. Kalau kata tak dinaikan syarat-syarat dia, mungkin tak diterima doa pada waktu tersebut. Tapi kalau kita minta bagi pihak orang lain, insya-Allah akan diterima oleh Allah Ta'ala. Seperti mana yang kita minta kepada mereka, akan dapat juga kepada kita seperti mana apa yang telah kita mohonkan. Tamam? Tu. Dan kemudian akan dikau kami sembah pada ibadah kami, daripada sembahyang. Itu antara jenis ibadah apa dia? Sembahyang kami. Lagi apa dia? Puasa kami, zakat kami,
haji kami. Ini panggil ibadah khusus yang kita lakukan ibadah, dan lain-lainnya yang ini ibadah umum. Apa sahaja jenis ibadah yang kita lakukan. Nampak? Jadi ibadah ni apa dia ibadah? Ibadah ni iaitu kita tunduk dan kemudian kita merendahkan diri kita kepada al-ma'bud. Yang ni yang kita sembah tersebut. Itu baru dipanggil ibadah. Boleh? Maksudnya kita meletakkan perasaan dalam hati kita, dalam i'tiqad dalam hati kita bahawa yang kita sembah tadi memberikan tasarruf pada mudarat dan juga manfaat kepada kita. Itu baru dipanggil ibadah. Sebab tu kalau ada orang kata, orang ni pergi ke kubur beribadah di kubur. Baik, kita kata saya pergi lawat kubur, saya beribadah kepada ahli dalam kubur tadi, saya bertawassul kepada ahli salihin dalam kubur tadi, maknanya saya sedang beribadah kepada dia. Ibadah maksud dia apa dia? Meletakkan i'tiqad bahawa yang kita ma'bud tersebut, yang kita sembah tadi ni, yang dikatakan dia beribadah kepada yang kita ibadahkan tadi, itu mempunyai tasarruf, kuasa untuk memberikan manfaat dan mudarat. Baik, sekarang ni kita nak tanya, adakah di kalangan hamba Allah Ta'ala yang menganggap bahawa satu makhluk ini memberi kuasa dan memberi manfaat kepada dia? Tak. Ada hamba Allah Ta'ala yang, sebab tu Nabi sebut, inilah akhwafu ala ummati syirk. Aku tak bimbang umat aku melakukan syirik. Tapi Nabi bimbang dengan umat ni dengan dunia. Nabi tak bimbang dengan syirik. Karena Nabi tahu umat Nabi Muhammad SAW yang mengaji dan sebagainya, mereka ni tak akan terlibat dengan syirik. Jadi tak perlu kita nak bimbang lebih-lebih daripada apa yang Nabi tak bimbang. Dia duk buat bimbang terlajak. Kalau pergi ke makam Nabi, kalau pergi duk mengadap Nabi, takut dia pergi sembah Nabi pula lepas ni. Hei, berapa ribu tahun dah orang tak nak pergi sembah Nabi pun. Yang kamu duk pergi bimbang terlajak buat benda tahu. Dia duk bimbang pula. Tu yang dia penjaga depan tu. Takut orang pergi sembah Nabi SAW. Tak sembah Nabi. Habis tu dalam hadis Nabi sebut, la taj'al qabri wasanan yu'bad, kata Nabi. Jangan jadikan kuburku ini sebagai berhala yang disembah. Itu macam mana maksud dia? Kata Maulana Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Syed Muhammad Alawi Maliki kata apa? Wasanan yu'bad. Nah, jangan jadikan kubur aku sebagai seperti sembahan ataupun berhala yang disembah. Mungkin ada dua makna. Yang disebut oleh ulama ada dua makna. Yang tak akan disembah, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dijadikan sebagai, kalau kata akidahnya tidak tepat dan tidak betul, yang mana dia pergi tadi letakkan sesuatu lain daripada Allah Ta'ala. Yang Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata umat tidak akan melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Hadis ni jelas Nabi sebut umat tak akan buat syirik kepada Allah. Inilah akhwafu ala ummati syirk. Tapi aku bimbang, kata Nabi SAW, umat aku ni dengan dunia dan juga dengan yang berkait dengan dunia. Takutkan mati, cintakan dunia. Itu yang dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Daripada sembahyang dan puasa dan zakat dan haji dan lain-lainnya. Wa iyyaka nasta'in. Baik. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami minta tolong atas tauhid kami. Jadi kami minta tolong kepada engkau ya Allah dengan tauhid kami. Jadi tauhid juga ibadah pada Allah Ta'ala. Tauhid adalah ibadah qalb. I'tiqad ni adalah ibadahnya qalb. Dan iman, dan takut, dan harap, dan ikhlas ibadah bagi engkau, dan membanyak zikir lidah dan hati, dan perbuka mata hati dan bersih akan dia. Cuba tengok. Di sini Syekh terjemahkan yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Comel Syekh Muhammad Sa'id rahimahullahu ta'ala menterjemahkan tafsiran tadi yang iyyaka na'bud dengan ibadah zahir, wa iyyaka nasta'in dengan ibadah batin. Faham tak? Jadi dia kata, ya Allah kami memohon dengan kepadamu sahaja kami beribadah ya Allah secara zahir, kerana tu yang kami dilihat. Ibadah kami ini dinampak, lihat dengan mata kepala, dengan apa yang kami lakukan. Dan juga di sini menunjukkan bahawa kita bila mendahulukan Allah dalam ibadah, maksudnya yang bagi kita ibadah ni Allah, bukan kita. Iyyaka na'budu. Tapi kalau kita sebut na'buduka, sama tak dengan perkataan iyyaka na'bud? Tak sama dah pada segi lurah yang kita sebut tadi, segi tafsiran.
Juga tak sama dari segi kalau kata kita letak dengan bahasa batin. Kerana na'buduka, saya sembah kamu. Nampak tak? Tapi kalau kita kami sembah kamu, dengan iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami sembah. Maksud kamu tu didahulukan ya Allah. Sebab tu perkataan Nabi Allah Musa alaihi salam dengan perkataan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana mentafsirkan ataupun menyebutkan perkataan apa dia? Bila Nabi Musa alaihi salam, bila Nabi Muhammad kata la tahzan innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Allah dulu disebut. Beza dengan Nabi Musa sebut. Nabi Musa kata apa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Inna ma'iya rabbi. Saya dulu, baru Rabbi. Beza tak? Beza sungguh-sungguh. Kata ulama, perkataan yang berbeza di antara dua maqam tersebut. Kedua maqam ali, tinggi. Tapi bila Nabi kata dalam ayat Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Dalam ayat waktu Nabi duduk bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam Gua Sur, Nabi kata innallaha ma'ana. Maka di sini kata ulama dalil menunjukkan bahawa Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang duduk dengan Rasulullah pun akan kekal dalam iman dan akan berterusan dengan imannya. Kenapa? Karena Nabi yang pertama guna innallaha ma'ana. Nah, diguna. Yang pertama didahulukan Allah dalam sebutan. Maka nak beritahu kata apa? Apapun keadaan, Allah dulu. Macam ni juga. Iyyaka na'budu. Allah dulu. Allah yang atok kita. Allah yang bagi kita ni ibadah. Bukan kita sendiri. Sebab tu dalam hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah dia, kenapa dia letak yang mula-mula hikam tersebut? Karena ni, berdasarkan kepada apa yang ada dalam Fatihah, mula-mula Allah Ta'ala sebut apa dia? Tauhid, mendahulukan Allah Ta'ala dulu daripada yang lain. Tengok kata Imam Ibnu Athaillah, apa dia? Apa dia? Ayat dia. Ayat macam mana? Ayat depan-depan ya. Min alamati li'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalali. Min alamati li'timad. Di antara tanda orang ni berpegang dengan amal dia, nuqsanur raja' 'inda wujudi zalal. Akan kurang harapan dia ketika adanya berlaku az-zalal, kegelinciran, berlakunya dosa dan sebagainya, dia akan hilang pengharapannya. Karena dia duk rasa dia yang buat ibadah. Nah, sebab tu antara sebab orang tadi hilang i'timad dia. Min alamatil i'timad. Antara dalil orang ni i'timad dengan amal. Ayat ini, iyyaka na'budu, menunjukkan kata jangan kamu i'timad dengan amal kamu. Karena bukan kamu yang ibadah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang membaling tombak. Bukan kamu yang memanah ketika kamu memanah. Tapi Allah yang memanah pada waktu tersebut. Maksudnya, sandaran perbuatan hakikah adalah Allah. Sebab tu kita dalam tauhid kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang memotong Allah, bukan pisau. Yang mengenyangkan Allah, bukan nasi yang kita makan. Yang menghilangkan dahaga Allah, bukan air yang kita minum. Betul tidak? Itu i'tiqad kita. Yang menyembuhkan kita Allah, bukan ubat. Allah yang menyembuhkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut iyyaka na'budu, adakah bermaksud kita menyandarkan ibadah tadi kita yang melakukan? Ya, zahirnya kita yang melakukan. Tetapi hakikatnya yang telah mengaturkan dan menjadikan perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala. Betul, ada seorang perempuan kulit hitam bangun sembahyang malam. Angkat tangan. Tuan dia lalu tengok dia tengah duduk sembahyang malam. Yang tahajud. Lepas tu dia angkat tangan doa, ya Allah, dengan kasih sayangmu kepada akulah. Nah, aku bangun pada malam ini. Pada habis tu tuan dia tanya, kenapa kamu doa macam tu? Kenapa kamu tak doa? Dengan kasih sayang aku kepadamu ya, kepadamu lah ya Allah, aku bangun pada malam ni. Dia kata, tuanku, saya bangun malam ni, diberi izin oleh Allah untuk bangun ni adalah kerana dia kasih dengan saya, bukan kerana saya kasih dengan dia. Karena kalau saya kasih dengan dia semata-mata, kalau dia tak balas balik kasih tadi, tak jadi apa. Kita duk mengaku kita kasih dengan Allah Ta'ala, kasihnya. Saya ni kasih sungguh ke Allah. Tahajud tak bangun semalam. Nah, dia kalau kata dikasih ni, kita akan dijemput
pada waktu yang orang lain tak banyak pada waktu tu. Waktu khusus dipanggil. Waktu semayang fardu, semua orang semayang pada waktu tu. Atau orang panggil waktu umum. Semua orang pakat main. Biasa. Tapi kalau waktu khusus, semua orang tengah tidur waktu tu, tiba-tiba dijemput pada waktu tu. Sebab tu kita dijemput sebenarnya. Bukan kita yang memaksa diri kita. Kita kata kita letak alam. Berapa ramai orang letak alam? Tak alam bunyi tapi bangkit tutup alam tu ya. Dan dia bangkit pergi kencing. Kencing dah. Dia boleh basuh dah, sejuk dah. Tapi dia tak boleh nak ambil wuduk, nak semayang pada waktu tersebut. Kenapa? Kerana tak diberi taufik waktu tu. Bukan senang sebenarnya. 2 rakaat bukan senang. Waktu tengah malam tu. Tu tak kira takut hantu lagi. Ya. Kencing kat katil. Dia bagi dia atas, dia kencing. Oh, tak mahu lah aku. Tapi dia suar pala mampus aku. Oh, kat tu. Faham tak? Jadi bukan senang. Sebab tu bila kita sebut iyyaka na'budu, main perasaan dalam hati kita ni. Ni apa dia? Hanya kepadamu sahaja ya Allah kami sembah. Dan kami sembah tadi ya Allah bukan sebab kami yang bangun nak sembah kamu ya Allah. Bukan kami yang nak sembah kamu. Kamu yang telah mengaturkan kami dengan perkara tersebut. Maksudnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu. Lepas tu bila Syekh terjemah di sini dalam Syekh Muhammad Sa'id rahimahullahu ta'ala bin Umar Khatib, dia kata apa? Na'budu, yakni kami sembah kamu, kami lakukan ibadah kepada kamu ya Allah dengan sembahyang kami, puasa kami, zakat kami. Maksudnya Syekh dahulukan yang mula dengan zahir. Dan kemudian wa iyyaka nasta'in. Dan kami mohon kepadamu ya Allah pertolongan dengan tauhid kami dan iman kami dan takut kami. Comel dia masuk tu. Tengah-tengah dalam satu ayat kami beribadah kepada kami dengan zahirnya kami orang nampak kami beribadah. Tak, hakikatnya yang membantu kami dengan perkara tadi siapa dia? Allah. Karena ni semua ibadah yang disebut di sini semuanya ibadah yang berkait dengan i'tiqad hati. Semuanya ibadah hati, ibadah batin semuanya. Nasta'in, dan akan dikau kami minta tolong atas tauhid kami, iman kami, takut, harap, ikhlas. Ni semua ibadah batin. Yang ni kita akan belajar dalam kitab Tanbihul Alibba. Syarah kepada Hidayatul Azkiya. Ni semua benar ni. Ada berkenaan dengan taqwa, takut, harap kita kepada Allah, raja, ikhlas kita kepada ibadah bagi engkau sahaja semata-mata. Macam mana nak ikhlas? Dan pada membanyak zikir lidah dan hati. Dan juga minta tolong kepada Allah untuk membanyakkan zikir lidah dan hati. Maksudnya bukan zikir di lidah saja, tapi zikir di hati sekali. Ramai orang yang zikir di lidah tapi hati tidak zikir. Macam kita duk pegang tasbih waktu selepas mayang, kita ucap subhanallah, 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 hati sekali ke lidah saja. Kan kita nak bagi parabih 33 ya. Tok Imam kata subhanallah, kita subhanallah. Lepas tu dia sebut ikut dan kan. Sebut untuk apa nak betul. Kalau kata buka dalam kitab Syekh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, kisahkan. Al-Imam Abu Yazid Bistami rahimahullah waktu duk zikir subhanallah, 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 dia dengar hatif min qibalillahi subhanahu wa ta'ala, dengar suara ghaib yang datang daripada pihaknya Allah. Maksudnya ni suaranya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang tegur dia waktu tersebut dan kata kepada dia, kenapa kamu ucap subhanallah? Adakah Allah ada kekurangan sehingga kamu sebut subhanallah? Kamu nak sucikan Allah daripada apa? Daripada kekurangan? Allah ada kekurangan sampai kamu perlu menyucikan perkara tersebut? Macam mana? Itu Nabi sebut, Ustaz. Ni baru kita nak tahu maksud Nabi sebut tu apa dia. Dengan tak sama macam kita sebut. Kenapa Nabi sebut subhanallah? Beza dengan kita sebut subhanallah. Kita sebut subhanallah, kita terjemah maha suci Allah. Maha suci apa? Maha suci Allah dari kekurangan. Maha suci Allah daripada sekutu. Maha suci Allah daripada... Baik, Allah Ta'ala ada ke semua benda tu? Ada ke semua benda tu sampai kita nak sucikan Allah Ta'ala daripada benda tu? Jadi maksudnya Nabi punya subhanallah tak sama macam subhanallahnya kita. Subhanallah yang disebut oleh para masyayikh, para ulama, wali-wali Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah dia berbeza dengan subhanallah kita. Kita subhanallah 33 kali tak perhabis. Tapi tu pun tak apa dah, sebab Nabi tak kata pun kamu kena faham macam aku faham, barulah kamu akan dapat macam aku dapat. Tak. Rahmatnya Nabi SAW kepada kita ni yang awam, Nabi kata sebut saja, diampunkan dosa kamu 33 kali lepas solat subhanallah, 33 kali lepas solat alhamdulillah, 33 kali solat lepas solat Allahu Akbar,
cukup dengan yang ke-34 dengan apa dia? Nak bagi cukup 100 itu. Dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan apa saja zikir selepas tu nak bagi tutup dengan Allahu Akbar kita tu. Nah, maka akan diampunkan dosa kita, kata Nabi SAW, walau kana mithla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Amalan kecil saja lepas sembahyang. Berapa ramai yang lepas sembahyang terus bangun tak wirid? Oh, ramai bangkit. Padahal Nabi sebut dah dalam hadis, kata akan diampun dosanya seperti zabadil bahr. Hak tu rahmat besar tu Allah Taala bagi kat kita tu. Nabi bagi tahu kita, baca yang tu saja lepas sembahyang. Hak tu pun tak buat. Tu tak kira lepas subuh dengan lepas maghrib lagi. Lepas maghrib apa ramai? Tu imam baca astagfirullah 10 kali, dia tension dah. Panjang La ilaha illallah pula 10 kali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu bi yadihi al-khair. Ish, awak panjang 3 kali cukup lah. Panjang-panjang apa? Ni nak kelas lagi ni. Ada kuliah ni. Kuliah. Tang wirid jangan tinggal. Kamu jangan ingat tang kuliah tu saja kamu nak dapat. Tu tang wirid tu yang utama sebenarnya. Sebab tu yang berkait dengan ni. Tengok yang Syekh minta ni apa dia? Nasta'in pada apa? Ikhlas, pada ibadah. Pada apa? Pada membantu untuk zikir lidah dan hati. Tu yang besar tu sebenarnya tu. Bukan kecil ni, zikir lidah dan hati. Jadi jangan tinggal. Kita kalau di masjid, jangan tinggal. Ada kelas sekalipun malam tu, jangan tinggal. Wirid, astagfirullah, lepas maghrib khususnya. Dengan lepas subuh. Subuh duduk, Ustaz. Ni ibu-ibu saya pesan. Kalau ni tengah hujan kan. Hujan ni tak ada ni. Alhamdulillah ni hujan ni. Tak lebat ni, kau boleh tengok saya. Tidak hujan lebat kali dengan saya teruk ni. Jadi, apa ni, kalau nak pergi menoreh getah ke, kita nak keluar pergi kerja ke pagi-pagi ke, dan sebagainya. Kita alhamdulillah kot Kedah ni, kot belah Pedu, tak ada jam, jangan bimbang lah. Tak ada jam, duk kalut nak pergi mana. Dia kalut nak pergi menoreh getah, takut lagi. Tak tahu, kita pun tak tahu. Sampai wirid tak ada. Akhirnya tertinggal kita dengan benda yang sepatutnya kita minta pada waktu pagi. Yang kita baca dalam solat kita, kita terlupa waktu tu. Kita minta kat siapa lah ni. Akhirnya bila keluar getah, susu getah keluar pergi timbang, tak puas hati juga kita. Duit awak dapat tak cukup. Ni awak hujan banyak ni. Aduh, letih lah. Duit nak cari mana ni? Karena kita lah ni, duduk dalam semayang kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah kita dengan siapa sekarang ni? Dengan duit kita. Ya, duit tu sebab kita lah. Sebab lah untuk kita nak dapatkan kebaikan semua. Tak apa lah. Tapi, yang besar sekali daripada Rabbul Asbab tadi ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak minta dengan dia. Patutnya. Jangan tinggal. Wirid selepas subuh jangan tinggal. Astaghfirullah 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kemudian apa dia? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni. Baca Allahumma ajirni. Jangan Allahumma ajirna. Boleh baca, tak ada masalah apa. Tapi pakat-pakat baca. Jangan tu imam je baca. Ni suruh tu imam je baca. Dia bahkan tidak. Baca. Kita semua pakat minta. Minta jauh daripada api neraka. Dalam hadis Nabi kata, siapa yang minta kepada Allah pada setiap pagi, subuh dan maghrib setiap harinya dengan 7 kali dijauhkan daripada neraka, maka neraka akan sebut pada waktu tersebut, ya Allah, jauhkan dia daripada aku, ya Allah. Bayangkan tiap-tiap hari neraka duk sebut, jauhkan dia daripada aku, jauhkan dia daripada aku. Maksudnya apa dia? Ini ahli syurga. Sebab kita takkan pergi tempat lain. Kalau tak masuk neraka, masuk syurga ya. Kan tak duduk tengah-tengah. Kita bukan Mu'tazilah. Maksudnya kalau syurga kata, ya Allah, jauhkan dia daripada aku, ya Allah. Maksudnya pergi mana? Pergi syurga ya lah. Kaduk tepi. Kalau syurga kata, neraka kata, jauhkan dia daripada aku, ya Allah. Tu tak tentu lagi tuan-tuan masuk syurga ke tak. Sebab baru neraka kata, syurga tak panggil lagi. Allah tak dia. Syurga panggil lah tu. Maksudnya masuk syurga dah lah, insya-Allah. Dan syurga neraka tiap-tiap hari tu sebut. Maksud dalil kata neraka dah ada dah lah. Kalau tidak neraka nak minta doa macam mana kalau neraka tak ada lagi. Ini dalil juga tolak kepada orang yang kata neraka tak ada lagi. Dan neraka mana ada lagi lah. Duk ada apa lah, bukan orang nak masuk lagi pun. Oh, letih je ni. Habis tu duk minta saja, benda tak ada. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka. Dak minta pada benda yang akan ada nanti. Lepas tu macam mana neraka boleh doa pula? Ya Allah, bagi dia jauh pada aku. Tu macam mana pula? Maksudnya neraka ada dah. Neraka dah ada dah. Dan dia akan doa setiap hari kepada orang yang baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Lepas 7 kali tu Allahumma anta salam, baru ubah kaki kita. Jangan ubah kaki kita tu lagi mana? Tak selesai Allahumma ajirni minan nar, tak masuk Allahumma anta salam. Yang ni sunnah Rasulullah SAW. Kalau jaga macam tu, tak boleh jaga tiap-tiap waktu pun. Maghrib, Isyak. Maghrib, Isyak pada.
Subuh, maghrib. Subuh, maghrib. Dua waktu ni orang paling kalut sekali. Betul tak? Yang pertama tak bangun terus tu. Yang kedua kalut nak pergi kerja. Itu dua lah, dua keadaan waktu subuh. Tak bangkit terus dengan kalut nak pergi kerja. Kalut nak pergi mana-mana. Waktu maghrib satu lagi. Maghrib pun sama juga. Dia kalut ada kerja lain pada waktu subuh. Tak. Jaga betul-betul wirid tadi, insya-Allah Taala akan jaga kita. Jaga hak tu saja. Tak perlu panjang-panjang. Semua Nabi buat tu. Kalau dia kata Nabi buat ke tu? Nabi buat. Kalau tak buat juga sepak lagi kata dia. Tak buat juga. Apa-apa main bangkit. Cuai, lari gitu. Lepas tu jangan tinggal baca ayat kursi. Jangan tinggal baca ayat kursi selepas sembahyang. Siapa yang tak tinggal baca ayat kursi ni, baginya syurga Allah Ta'ala. Nabi sebut dalam hadis. Kemudian yang ketiga, jangan tinggal baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Syukran. Dibaca sebanyak berapa kali? Dibaca sebanyak 3 kali. Tak, bukan baca sekali ayat tu. Ayat tu 2 ayat. Laqad ja'akum tu dan fa in tawallaw, baca 2 ayat tadi, kemudian baca sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, 3 kali baca. Dan Sayyidina Al-Imam Mushibli beramal dengan ayat ni setiap kali lepas sembahyang, dan Nabi datang cium dia pada waktu itu. 30 tahun dia amalkan benda tadi. Jangan tinggal. Dan ada sebahagian guru-guru kita bagi tahu, siapa yang beramal dengan laqad ja'akum pada setiap kali lepas sembahyang, dan kemudian dia selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mati melainkan dia tahu bila dia nak mati. Dia tanda dia akan mai tanda. Tanda dah hari tu kata dia nak mati dah. Tak mau tak. Kami tak beramal lagi tu. Takut tahu pula mati bila. Tahu mati bila baguslah. Orang bersedia dah. Ni tengok-tengok terkejut. Ada. Bagi kita tahu tanda kita. Kawan-kawan kita boleh taubat. Kawan-kawan kita boleh untuk nak bersiap dengan perkara tersebut. Faham? Jangan tinggal yang tu. Kemudian wirid. La ilaha illallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Yang tu saja lepas main, jangan tinggal lepas main. Nak lajak lebih sikit, main sini. Lepas subuh. main kat zawiyah. InsyaAllah kita lajak lebih sikit. Kita wirid panjang sikit. Kita nak kena biasa masyarakat kita dengan wirid, dengan selawat. Ramai di kalangan kita ni, tang wirid dengan selawat dia kurang sikit. Tak nak mengaji, dia mengaji. Ramai orang nak mengaji. Tapi nak wirid, nak selawat, hak ni dia cukup malah. Sebab tu bukan kata tuan-tuannya, kami para pelajar di Mesir dulu ni pun sama je. Syekh buat wirid ni, bukan duk pi pun. Dia pi time Syekh nak mula baca kitab. Syekh tengok lagi tarikh. Waktu bila Syekh duk baca kitab selalunya. Syekh Yusri tiap pagi wirid. Wirid pula panjang. Sembahyang subuh dah panjang dah. Lepas tu sekali dia wirid tu lagi panjang. Wirid dia panjang, ya Allah. Panjang sungguh. Lepas panjang wirid dia dengan baca burdah lagi, baca semua sekali lagi, dia baca doa pula lagi, dia buat wirid pula, dia baca pula astagfirullah 100 kali. Lepas tu selawat pula, selawat ummiyah 100 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pula. Tu terang nak habis tu pula setengah jam pula. 100. Lepas habis yang tu, baru baca kitab. Kita duk tengok tak baca kitab ke? Pukul berapa Syekh baca kitab? Syekh baca pukul 7. Pukul 7 pergi. Tadi, pukul 5 dah sembahyang subuh. 5 sampai pukul 7 tu wirid 2 jam. Baca kitab sejam je. Wirid yang paling lama. Tapi tang wirid tu yang kita tak pergi. Lah ni baru kita rasa. Bila buat pondok ni, baru rasa rupanya tang wirid tu yang paling kuat sekali sebenarnya daripada kelas. Kelas ni saya mengajak ni, yang duk mengajak ibu ayah semua ni. Yang ni saya rasa hanya 5% saja. 10% saja daripada kekuatan sebenarnya. Ya mengaji kena mengaji, saya duduk wirid saja pula tak mengaji. Dia bicara cari kerja majlis wirid ya. Mana tak malam majlis wirid? Saya nak pergi. Tok guru buka kitab balik. Guru mana? Tak, tang kitab tu kena mengaji, wajib yang tu. Sebab tu tengok Syekh sebut ni. Ibadah zahir dulu iyyaka na'bud. Ni ibadah kita ni. Ibadah kita dengan mengaji, dengan apa semua kali. Wa iyyaka nasta'in. Tapi nak minta dengan kuat dengan ibadah tadi apa dia? Ni, hati kita kena kuat dulu. Baru boleh kuat ibadah kita. Comel Syekh terjemah ni. Nampak ringkas terjemahan dia. Tapi mendalam betul. Mendalam dia punya syarahan dia. Dia terjemah iyyaka na'budu pada benda zahir.
ibadah zahir yang kita lakukan, iyyaka nasta'in dengan ibadah batin yang kita minta kepada Allah untuk dibantu kita dengan bantuan menguatkan kita dengan ibadah zahir kita, insya-Allah. Tamam? InsyaAllah minggu depan kita akan sambung dan akan dikau kami minta tolong. Sekali lagi baca. Nah, dengan zikir qalbi tadi. Nah, dengan zikir qalbi ataupun zikir lidah. Dan pembuka mata hati dan bersih akan dia dan berhadapnya dan rendongnya. Rendong, no? Baca dia rendong. Nah, rendongnya. Iaitu terbawa sangkutnya hati tadi. Kepada engkau semata-mata kerana asal hati itu sangat bersih. Nah, jadi ini akan cerita bab hati ni. Ini akan masuk dalam bab penawar bagi hati. Kitab penawar bagi hati. Hati sebenarnya dalam kitab bahasa Arab kita panggil sebut hati ni sebenarnya jantung. Dia panggil qalbun saunabari. Qalbu sanubari dia panggil. Qalbu sanubari ni dia dakhil kepada qalbu az-zahiri. Ni qalbu kita, jantung belah kiri kan kita biasanya. Jantung kita belah kiri. Ini jantung zahir yang kita nampak. Dia ada qalbun saunabari dia panggil. Saunabari dalam lagi pada jantung tu. Katanya tempat dia di jantung tu juga. Lepas tu bila dalam Quran Allah Ta'ala kata lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka ada jantung yang mereka tidak fikir. Tapi orang kita terjemah hati. Hati dalam bahasa Arab lain sebenarnya. Hati maksudnya kibdah. Kibdah tu baru hati. Nah, kita duk makan kat negara Arab kan. Roti kibdah tu. Satu baru roti. Yang hati. Jantung dia panggil qalbun. Nah, qalbun. Tapi orang Melayu kita dia panggil jantung hati. Nah, temu qalbun saunabari, yang di jantung dalam dia. Yang tu yang dipanggil fuad. Nah, dia ada qalbun, dia ada fuad, dia ada nafs, dia ada sebagainya tu. Semua tu di mana tempat dia? Ni, dalam jantung hati kita ni. Yang ni tempat pandangnya Allah. Dan ni kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Sebenarnya kita ni fikir dengan apa sebenarnya? Kita fikir dengan qalbun, bukan dengan dimagh, bukan dengan otak kita. Otak ni tempat sampai maklumat, tapi yang fikirnya jantung kita ni. Ni hati kita ni yang fikir sebenarnya. Bukan otak kita saja. Lepas tu ada orang yang kalau dia mati otak sekalipun tapi jantung dia hidup, dia boleh hidup lagi. Kalau otak dia mati sekalipun. Faham? Dalam sains lah. Lepas tu ni bahasan Allahumma salli alaihi yang dibahas oleh para ulama sufi. Ini besar sebenarnya. Benda yang besar. Baik. Kita selawat sikit. Selawat tu seorang.